Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Doktor. Jadi kami daripada kumpulan 1, kumpulan Hamka ingin membentang pembentangan filem A Street Cat Named Bob. Jadi berikut merupakan isi kandungan kami, pembentangan kami. Yang pertama adalah sinopsis. Kawan saya yang bernama Aisyah akan membentangkan sinopsis dan kemudiannya kaitan filem dengan khususan seperterakan. Kawan saya yang bernama Fadilah akan membentangkan. Kemudian antologi, Nurnisa Anwar akan membentangkan. Epistemologi akan dibentangkan oleh saya. Kemudiannya aksiologi akan dibentangkan oleh Izzati Zulaika. Dan akhir sekali adalah rumusan dan cadangan yang akan dibentangkan oleh Anis dan Fadilah. Hai, nama saya Syukrina Aisyah binti Fakhur Razi dan nombor matrik saya ialah F22A0112 dan saya akan membentangkan sinopsis filem yang bertajuk A Street Cat Named Bob. Filem ini mengisahkan tentang James Bowen yang merupakan seorang gelandangan dan juga bekas penagih dadah jenis heroin yang mencari rezeki dengan menjadi pemuzik jalanan. Dia merempat di perjalanan kaki di sekitar London sehingga dia terjebak semula dengan masalah dadah yang hampir mengancam nyawanya. Seorang pekerja sokongan bernama Val membawanya ke sebuah flat bantuan kerajaan yang disediakan untuk golongan yang memerlukan dan memberinya methadone yang merupakan sejenis dadah sintetik yang mempunyai kesan yang sama seperti heroin tetapi tidak memberi kesan euforia. Dalam usaha untuk membantu James untuk tidak merempat di pejalan kaki lagi. Pada malam pertama James di flatnya, terdapat seekor kucing yang cuba mencuri makanannya. Dia merasakan kucing itu terlepas dari sesuatu tempat dan cuba untuk memulangkan kucing itu kepada tuannya. James mengambil keputusan untuk melepaskan kucing tersebut agar kucing itu dapat kembali kepada tuannya sendiri. Namun pada petang itu, kucing itu kembali semula dengan kaki yang bernanah. James risau akan keadaan kucing tersebut dan merujuk kepada jirannya Betty yang merupakan pecinta haiwan. Betty memberitahu James tentang klinik veterina tempat dia sering menjadi sukarelawan. Kucing itu dinamakan Bob. Selepas membawa Bob ke veterina, James membebaskan Bob untuk hidup liar. Namun Bob sentiasa mengekori James ke mana-mana dan turut menemani James sewaktu membuat persembahan muzik di pejalan kaki. Kewujudan Bob menarik minat orang ramai dan hal ini membuatkan sumber kewangan James menjadi lebih stabil berbanding sebelum ini. James kemudian mengambil keputusan untuk menjadikan Bob kucingnya. Bob seterusnya menjadi tarikan pelancong. James dan Betty kemudiannya saling menyukai antara satu sama lain. Suatu malam, apabila James pulang ke rumah, dia mendapati bahawa kawan lamanya, Buzz, berada di kawasan rumahnya tidak sedarkan diri kerana mengambil heroin secara berlebihan. Buzz kemudiannya meninggal dunia di hospital. James dapat tahu bahawa Betty tidak boleh mempunyai apa-apa kaitan dengan penagih dadah kerana abang Betty juga meninggal dunia kerana hal yang sama dan ini mengingatkannya tentang kisah silamnya yang pahit. Pada malam tahun baru, James mengambil keputusan untuk melawat ayah kandungnya, Jack, ibu tirinya Hillary dan ahli keluarganya yang lain. James turut membawa Bob bersama, namun setelah Bob merosakkan ruang tamu keluarganya, Hillary menghalau James dan Bob keluar. Sewaktu James membuat persembahan muzik, James bertengkar dengan seorang samsing dan hal itu menyebabkan pergaduhan. James kemudiannya ditangkap namun dia dibebaskan kerana didapati tidak bersalah. Walau bagaimanapun, dia dilarang untuk membuat persembahan muzik selama 6 bulan disebabkan hal tersebut. James terserempak dengan Betty sewaktu berada di farmasi untuk mengambil bekalan metadonnya. Mereka bertengkar dan kemudian membawa haluan masing-masing. James perlu berbuat sesuatu untuk menyara kehidupannya dan Bob setelah dia tidak lagi dibenarkan membuat persembahan muzik. Dia mengambil keputusan untuk menulis tentang dirinya dan Bob dan menerbitkan kisah hidupnya melalui The Big Issue, sebuah penerbitan majalah yang membantu golongan gelandangan untuk mencari pendapatan. James menjual majalah yang diterbitkan itu seterusnya meraih populariti orang ramai. Namun, kegembiraannya tidak kekal lama setelah James dituduh menjual majalah secara haram di kawasan penjualan orang lain.
James dilarang untuk berniaga selama sebulan. Setelah dapat menyambung perniagaannya semula, seorang wanita yang kurang ajar mahu membeli Bob dari James dan hal ini menyebabkan pertengkaran. Sewaktu pertengkaran tersebut, Bob hilang dan tidak pulang kepada James. James berasa resah dan putus asa, namun kemudian dia menjumpai Bob semula selepas beberapa hari. James berasa bersemangat dan mengambil keputusan untuk tidak bergantung kepada metadon lagi. Walau bagaimanapun, kesan tidak mengambil metadon tidak semudah yang disangka. Dia terpaksa mengharungi kesan sampingan yang memenatkan, namun ia membuahkan hasil. James kini bebas dari pengaruh dadah dan menjadi lebih sihat. Dia mengambil keputusan untuk bertemu dengan Betty. Mereka kemudiannya berbaik-baik semula. Setelah terdapat seorang wartawan bernama Mary meminta persetujuan James untuk menulis buku tentang hidupnya dan Bob selepas populariti mereka meningkat di media sosial. James bersetuju dengan wartawan itu kerana ia juga memberi kesan baik untuk dirinya dan Bob. James kemudian mengambil keputusan untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya, Jack, dan kini kehidupannya menjadi lebih baik. Sewaktu sesi autograf buku biografinya, James dilawati oleh Val, Jack, dan Betty. James dan Betty kekal sebagai rakan manakala James dan Bob meneruskan kehidupan mereka bersama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fadilah binti Narul Syazwan bersama nombor matrik saya iaitu F22B0133. Saya Nur Anis Elia binti Nur Hasmadi dengan nombor matrik F22 F22A0291. Dalam video ini, kami akan mengkaitkan filem dengan kursus sains penternakan. A Street Cat Named Bob ialah filem berdasarkan kisah benar James Bowen, iaitu seorang bekas penagih dadah yang berpindah ikatan dengan seekor kucing jalanan bernama Bob. Walaupun filem ini utamanya memberi tumpuan kepada tema persahabatan dan mengatasi cabaran, terdapat juga kaitan filem dengan bidang perkurusan iaitu sains peternakan dalam realiti kehidupan masa kini yang boleh dijumpai. Interaksi antara haiwan jalanan maupun ternakan bersama manusia boleh menimbulkan kebimbangan tentang penyakit zoonotik, walaupun tidak secara khusus dikupas dalam filem. Ia adalah sejenis jangkitan kulat biasanya dijumpai pada kulit kucing jalanan oleh kerana kebersihan yang tidak dijaga dan mampu berjangkit atau berpindah kepada manusia sekiranya tidak berhati-hati dalam penjagaan kebersihan khususnya selepas menyentuh haiwan terbabit. Ia boleh mengundang risiko penyakit berjangkit pada manusia. Selain itu, filem ini juga menyentuh tentang cabaran yang dihadapi oleh haiwan khususnya yang tinggal di jalanan. Kaitan sains peternakan terlibat dalam mengkaji dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan haiwan ternakan maupun jalanan dengan menangani isu seperti kebuluran, kelaparan dan juga penyakit. Dengan ini terbentuklah Pusat Kebajikan Haiwan. Seterusnya, hubungan James dengan Bob boleh dilihat sebagai bentuk terapi haiwan peliharaan. Terapi haiwan merupakan bidang dalam sains haiwan yang meneroka kesan positif haiwan ke atas kesihatan manusia. Dengkuran manja kucing atau lebih dikenali sebagai cat purr boleh membantu dalam meregangkan otot tulang manusia di mana dengkuran itu terhasil getaran. Pelbagai jenis kajian telah dilakukan oleh para saintis yang mengatakan bahawa frekuensi getaran dalam lingkungan 25 hingga 150 Hz mampu memberi kesan positif pada sakit sendi tulang. Lanjutan daripada itu, kucing mampu menghasilkan getaran dalam lingkungan 10 hingga 140 Hz. Dalam kes ini, Bob menyediakan sokongan emosi dan persahabatan menyumbang kepada pemulihan James. Walaupun A Street Cat Named Bob bukanlah dokumentari yang menumpukan kepada sains penternakan, ia memberikan naratif yang dapat mencetuskan minat dalam pelbagai aspek bidang ini. Filem ini menawarkan contoh kehidupan yang nyata tentang impak positif yang haiwan boleh memiliki terhadap kehidupan manusia dan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan haiwan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nur Nisa binti Anwar. Nombor matrik saya adalah F22A0003 dan saya akan membuat perkaitan antara filem A Street Cat Named Bob dan juga unsur ontologi yang terdapat dalam filem ini. Unsur ontologi adalah konsep falsafah yang berkaitan dengan kajian tentang kewujudan dan sifat realiti. Dalam konteks filem A Street Cat Named Bob, elemen ontologi yang terdapat dalam filem ini
dapat dikenal pasti melalui tema yang berkaitan dengan kewujudan, identiti dan hubungan antara manusia dan makhluk lain. Antara elemen ontologi yang terdapat dalam filem ini adalah yang pertamanya adalah realiti kehidupan jalanan. Filem ini menggambarkan realiti kehidupan jalanan yang keras dan sukar, menonjolkan kewujudan mereka yang terpinggir dalam masyarakat. Contohnya James, watak utama yang terpaksa hidup di jalanan disebabkan kondisinya yang serba kekurangan dan dalam masa yang sama juga terlibat dalam penagihan dadah. Dalam babak ini menimbulkan persoalan ontologi mengenai sifat kehidupan di tengah kesusahan dan pencarian makna dalam keadaan yang sukar. Yang keduanya, hubungan interaksi manusia dan haiwan. Kisah ini menyerlahkan hubungan antara manusia iaitu James dan makhluk lain iaitu Bob, kucing jalanan. Melalui hubungan ini, filem ini mengemukakan idea bahawa kewujudan kita tidak terpisah antara satu sama lain dan hubungan dengan makhluk lain boleh membawa makna dan perubahan kepada kehidupan. Hubungan antara James dan kucing jalanannya iaitu Bob menyerlahkan persoalan ontologi tentang kehidupan antara manusia dan haiwan. Hal ini menimbulkan persoalan tentang bagaimanakah manusia dan haiwan boleh membentuk ikatan emosi yang mendalam dan adakah makhluk bukan manusia seperti kucing mempunyai kewujudan ataupun identiti yang unik. Yang ketiganya, transformasi identiti. Proses transformasi James daripada seorang pengemis jalanan yang terpinggir kepada seorang yang mendapat pengiktirafan dalam masyarakat meneroka persoalan ontologi tentang perubahan dalam identiti manusia. James Bowen mengalami masa-masa yang sukar dalam hidupnya, terutamanya apabila dia jatuh ke dalam masalah dadah dan hidup di jalanan. Hal ini juga terbukti dalam babak di mana James pergi berjumpa dengan ayahnya yang pernah menghalaunya keluar dari rumah suatu masa dahulu. Tetapi apabila ayah James melihat perubahan positif terhadap diri James, ayahnya menerima semula anaknya itu. Penderitaan ini memberi dimensi ontologi kepada cerita, mempersoalkan sifat kehidupan dan bagaimanakah pengalaman sukar boleh membentuk pemahaman diri tentang makna kehidupan. Persoalan mengenai adakah identiti seorang itu kekal sama ataupun ia boleh berubah mengikut peredaran masa turut menjadi tanda tanya di sini. Yang keempatnya, makna kehidupan. James Bowen mengalami masa-masa yang sukar dalam hidupnya, terutamanya apabila dia jatuh dalam masalah dadah dan hidup jalanan. Kehadiran Bob dalam hidup James memberi makna baru dalam kewujudannya. Ini boleh mencetuskan persoalan ontologi tentang erti kehidupan dan bagaimanakah kehadiran makhluk lain boleh mempengaruhi sifat kewujudan seseorang. Bob menjadi simbol keajaiban dan harapan, membayangkan bahawa walaupun dalam situasi yang sukar, kehidupan boleh memberi detik ontologi yang membawa perubahan dan kebahagiaan. Jadi, dengan mengambil kira kesemua elemen tersebut, filem ini bukan sahaja menyampaikan sebuah cerita naratif tetapi juga merangsang persoalan ontologi yang melibatkan kewujudan, identiti dan hubungan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naridina Afika binti Muhammad Sabri. Nombor menteri F22B0078. Jadi, terdapat beberapa unsur epistemologi yang dapat dikenal pasti dalam filem A Street Cat Named Bob. Jadi epistemologi merujuk kepada aspek-aspek pengetahuan dan bagaimana kita memperolehinya. Antara unsur epistemologi yang dapat dikenal pasti dalam filem ini adalah pembelajaran dan pengalaman, iaitu apabila karakter utamanya yang bernama James Bowen mengalami perubahan dalam cara dia melihat kehidupannya, melalui interaksi dan pengalaman bersama kucing jalanan yang dinamakan Bob. Jadi pengalaman ini telah mengubah cara dia berfikir, cara dia memandang dunia, cara dia, perspektifnya tentang kehidupan dan memberinya pengajaran penting dalam kehidupan dia. Seterusnya adalah pengetahuan melalui hubungan. Hubungan antara James Bowen dan Bob
kucing jalanan membawa pemahaman baharu kepada kedua-dua sahabat itu, iaitu di mana James dapat memahami nilai persahabatan dan tanggungjawab melalui hubungannya dengan kucing jalanan yang bernama Bob. Seterusnya, proses pembelajaran yang berlanjutan. Melalui perjalanan hidup James Bowen dengan Bob, James terus belajar dan berkembang sebagai seorang insan dan individual yang lebih baik. Proses pembelajaran ini meliputi pengalaman, refleksi dan adaptasi terhadap situasi baharu dalam kehidupan yang dilalui oleh James dan Bob. Seterusnya adalah komunikasi nonverbal. Epistemologi juga melibatkan pemahaman kita terhadap komunikasi nonverbal. Dalam berinteraksi dengan Bob, si kucing jalanan, James Bowen ini dapat memahami perasaan kucing tersebut melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Kemudian adalah pengetahuan budaya dan sosial. Kreator utama berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, James Bowen ni berinteraksi dengan masyarakat setempat dia lah. Proses ini membantu James dalam memahami realiti kehidupan sosial dan budaya yang berbeza, lantas dapat menambah pengetahuannya tentang dunia sekitarnya. Dan terakhir sekali adalah penyelesaian masalah. Dalam mengatasi halangan dan masalah bersama si kucing jalanan yang bernama Bob ni, James Bowen telah berjaya mengasah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Hal ini mencerminkan aspek epistemologi tentang cara kita memperoleh pengetahuan untuk mengatasi halangan dan masalah-masalah dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi filem A Street Cat Named Bob secara keseluruhannya menciptakan naratif yang menggambarkan perjalanan pembelajaran, pengalaman dan transformasi karakter utamanya iaitu James Bowen yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur epistemologi. Assalamualaikum dan hai. Nama diberi Nur Izzati Zulaika binti Syaiful Azwani dan nombor metrik F22A 0016. Dalam A Street Cat Named Bob, terdapat beberapa aspek aksiologi dalam falsafah ilmu yang dapat dikaitkan dengan filem tersebut iaitu kepedulian terhadap haiwan, persahabatan dan kepercayaan, penerimaan terhadap perbezaan, ketekunan dan perjuangan dan empati dan kebaikan hati. Poin yang pertama, kepedulian terhadap haiwan. Aksiologi ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai makhluk hidup dan filem ini menampilkan kepedulian terhadap haiwan melalui hubungan tokoh utama dengan kucing jalanan yang bernama Bob. Ini menggambarkan etika perlakuan terhadap haiwan dalam konteks hubungan manusia dan binatang. Yang kedua, persahabatan dan kepercayaan. Nilai-nilai persahabatan dan kepercayaan yang termasuk dalam pertimbangan aksiologi tercermin dalam hubungan erat antara tokoh utama dan kucing jalanan. Adanya kepercayaan dan saling mengandalkan menciptakan hubungan emosional yang mendalam. Yang ketiga, penerimaan terhadap perbezaan. Konsep penerimaan terhadap perbezaan dapat dilihat dalam keputusan tokoh utama untuk merawat kucing jalanan. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti kesetaraan dan penerimaan terhadap makhluk-makhluk yang mungkin dianggap berbeza. Yang keempat, ketekunan dan perjuangan. Aksiologi dalam konteks ini mencakup nilai ketekunan dan tekad untuk mengatasi kesulitan hidup. Melalui kisah perjalanan tokoh utama dan kucing Bob, cerita menunjukkan pentingnya semangat perjuangan dan tekad untuk mencapai perubahan positif. Yang terakhir, empati dan kebaikan hati. Aksiologi mencakup pertimbangan etika terkait dengan empati dan kebaikan hati. Tokoh utama menunjukkan empati terhadap kondisi Bob, sementara kebaikan hatinya tercermin dalam tindakan menyelamatkan dan merawat kucing tersebut. Dengan mengaitkan aksiologi dalam falsafah ilmu dengan elemen ilmu ini dalam filem A Street Cat Named Bob, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai etika moral dan perhatian terhadap makhluk hidup menjadi terintegrasi dalam naratif, memberikan dimensi filosofis pada pengalaman membaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fadilah binti Nahush Azwan bersama nombor metrik saya iaitu F22B0133. Saya Nur Anisa Elia binti Nur Asmadi dengan nombor metrik F22A0291. Kami akan teruskan dengan rumusan dan cadangan yang diperolehi daripada filem ini. Rumusan ialah penerangan umum ringkas yang menceritakan intipati cerita atau konsep sesebuah filem.
Rumusan biasanya merupakan kenyataan ringkas mengenai idea utama, tema dan mesej yang terdapat di dalam filem tersebut. Seterusnya, cadangan pula ialah rekomendasi konkret untuk penambahbaikan elemen-elemen dalam sesebuah cerita atau filem, pengalaman penonton atau watak dalam filem. Cadangan adalah penting untuk mengembangkan atau mendalami cerita, watak serta elemen-elemen lain. Rumusan A Street Cat Named Bob ialah sebuah filem drama biografi yang mengisahkan kisah benar James Bowen, iaitu seorang bekas penagih dadah dan pemuzik jalanan di London yang membentuk ikatan luar biasa dengan seekor kucing jalanan yang telah diberi nama Bob. Kehadiran Bob dalam kehidupan James merupakan satu titik perubahan dalam hidupnya dan dengan memberikannya kawan sejati, tujuan hidup dan rasa tanggungjawab. Filem ini telah mengetengahkan tema persahabatan, penebusan dan kuasa transformasi ikatan antara manusia dan haiwan. Cadangan terbahagi kepada dua, iaitu cadangan kepada penonton serta cadangan penambahbaikan untuk filem. Jadi cadangan kepada penonton ialah persahabatan dan ikatan manusia haiwan. Cadangan yang dapat diberikan ialah keunikan dan ketenangan yang diperoleh apabila mempunyai hubungan mesra antara manusia dengan haiwan. Renungkan bagaimana kehadiran haiwan peliharaan dapat memberikan sokongan, kebahagiaan dan ketenangan serta rasa tanggungjawab kepada watak utama. Penonton perlu fokus pada interaksi harian antara James dan Bob untuk meneroka betapa pentingnya kehadiran haiwan peliharaan dalam kehidupan. Seterusnya ialah pemulihan daripada ketagihan. Cadangan dapat diberikan di sini ialah dengan tonton perjalanan watak utama, iaitu kisah James dalam mengatasi masalah ketagihan dadah serta ambil inspirasi daripada kisah benar ini sebagai peringatan bahawa pemulihan adalah sesuatu yang tidak mustahil sekiranya disertakan dengan keazaman dan sokongan yang betul. Seterusnya ialah optimisme dan harapan. Cadangan yang dapat diberikan di sini ialah mesej optimis dan harapan yang disampaikan dalam filem mengingatkan bahawa walaupun kita menjalani kehidupan yang mencabar, kita sentiasa mempunyai peluang dan harapan dalam diri. Kita perlulah sentiasa mempunyai peluang dan harapan dalam diri. Hal ini dapat membuktikan dengan pengalaman James yang sentiasa mempunyai ruang dan peluang yang sentiasa meyakini bahawa sentiasa ada ruang dan peluang untuk berlakunya perubahan positif walaupun dalam situasi yang sukar. Seterusnya, cadangan terakhir kepada penonton yang dapat diberikan ialah penglibatan media sosial. Cadangannya ialah penonton boleh perhatikan bagaimana media sosial memainkan peranan dalam meningkatkan profil James dan Bob. Penonton mungkin boleh fokus kepada tindak balas positif daripada masyarakat dan bagaimana ia memainkan peranan dalam menyokong perubahan hidup James. Cadangan penambahbaikan filem terbahagi kepada 4. Pertama ialah flashback yang lebih mendalam. Mengintegrasikan flashback yang lebih mendalam ke dalam masa lalu James untuk memberikan wawasan yang lebih detail tentang perjalanan dan perjuangan kehidupannya. Ini dapat membantu penonton untuk memahami perubahan karakter secara lebih mendalam. Selain itu, pandangan dari perspektif kucing. Kadang-kala ceritakan sebahagian daripada cerita dari perspektif Bob. Ini boleh memberikan sentuhan unik dengan menggambarkan perasaan kucing sendiri tentang hubungan dengan James serta perubahan yang berlaku dalam hidup mereka berdua selain hanya menceritakan dari perspektif James. Seterusnya, muzik yang boleh mempengaruhi emosi. Cadangan yang boleh dipetik ialah gunakan skor muzik yang lebih sebati dengan emosi dan jalan cerita. Muzik boleh menjadi salah satu faktor pengaruh yang kuat dalam membantu menyampaikan perasaan serta emosi watak utama dan mengukuhkan detik-detik penting dalam filem. Yang terakhir ialah perkembangan lanjut tentang watak sokongan.
Cadangan yang dapat dipetik ialah berikan lebih banyak ruang untuk membangunkan watak sokongan seperti rakan jalanan atau orang di sekeliling James. Ini boleh memberikan perspektif tambahan tentang kehidupan sosial dan sokongan diperolehi daripada James mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Sekian. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.